rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Firman Allah yang bermaksud, apakah kamu ingin benar agar mereka percaya kepada kamu wahai Muhammad, padahal sesungguhnya telah ada segolongan dari mereka yang mendengar kalam Allah, kemudian mereka seolah-olah merubah-rubah dia sesudah mereka mengerti, padahal mereka mengetahui. Ayat ni Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW. Maknanya macam ni, nak afatatma'una, hang tak sedar harap lah. Hang tak sedar harap lah mereka tu nak beriman. Ayyuk minulakum. Hang tak sedar harap lah wahai Muhammad, bahawasanya orang Yahudi tu nak beriman dengan apa yang hang bawa mai. Kan tadi saya sebut, orang Rasulullah ni memang harap orang yang akan beriman dengan dia yang awal-awal beriman orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi ni bila dia dapat tahu di dalam kitab Taurat akan munculnya seorang Nabi akhir zaman di bumi yang subur yang diapit oleh dua gunung hitam. Dia pun cari, dia pun jumpa satu lembah Yasrib. Madinah lah. Jumpa lembah Yasrib. Dia pun duduk di situ. Dia pun duduk masa tu dah ada orang Arab yang tak pandai. Tak pandai baca, tak pandai tulis. Yang duduk dalam kalangan tu. Lepas tu, orang pun tak ada lagi. Lepas tu, terus disebarkan. Kami ni seorang pendeta daripada Yahudi membawa kitab Taurat, nak ajak hampa semua beriman dengan Rasul yang akan muncul. Dia ajak. Tu yang kata dia beriman dengan Rasul yang akan muncul. Rasul apa yang muncul? Rasul Muhammad SAW. Tapi dia kata, dia bukan main daripada Arab, dia main daripada kita. Doa harap anak cucu mereka lah. Orang-orang Yahudi ni, doa harap anak-anak cucu mereka yang akan lahir, tu yang bubuh nama Ahmad, mati. Bubuh nama Muhammad, mati. Allah Ta'ala tak izinkan lagi. Sampailah Rasulullah diiktirafkan sebagai utusan Allah. Dengar-dengar dia kata tak boleh beriman. Tak boleh sebab dia bukan daripada kalangan Bani Israel. Dia daripada kalangan Arab. Kami tak boleh beriman. Orang Madinah yang kita kata asal-asal orang Madinah tu yang tak pandai tulis, tak pandai baca ni, dijemput Rasulullah, ajak mai. Dan dalam cerita Al-Quran sampailah ayat hijrah, diperintahkan Rasulullah hadir ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang Yahudi masa ni nak tengok macam mana yang kata rupa Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Allah kata depa sebenarnya depa kenal Muhammad seperti mana depa kenal anak-anak depa. Sampai lalat Nabi tak mana pun depa tahu. Sifat rambut Nabi, tanda kenabian Nabi semua depa tahu. Sebab apa? Ada dalam Taurat. Nabi mai. Nabi mai. Depa perhati tengok. Orang Yahudi yang kata pendeta Yahudi itu yang Allah Ta'ala sebut depa tahu. Depa tu terpecah. Ada yang kata kita beriman. Hak yang mula yang betul-betul beramal dengan apa yang ada dalam Taurat, kita terima. Allah Ta'ala sebut wa qad kana fariqum minhum. Dan sesungguhnya depa tu terpecah kepada beberapa golongan. Kata ada 3 golongan Yahudi ni. Hak pertama ni, tengok-tengok Nabi, tengok ada tanda kenabian. Nabi ada apa? Ada cop khataman nubuah yang dicop di belakang belikat Nabi. Terima. Oh yang ni lah Muhammad, beriman. Golongan kedua, masih golongan Yahudi lagi. Nanti saat kami nak tengok dia nak ajak kita macam mana. Apa yang dia nak bawa kat kita. Dia dengar apa yang Nabi kata, dengar apa yang Nabi kata. Tak boleh terima walaupun dia cakap betul. Dengan sebab keturunan dia anak yatim. Dia orang miskin. Kaji pulak keturunan dia. Tak boleh, kita tak boleh terima dia. Mai golongan yang ketiga, mengaku beriman di depan Nabi. Memang ikut betul.
Kemudian di belakang Nabi bila pergi kat geng dia, kami saja jaga je. Kami saja berlakon je. Itu yang dipanggil munafik ni. Demai. Munafik. Yang kata Yahudi ni terpecah 3 golongan. Satu beriman terus. Hak yang kedua, mula nak beriman. Lepas tu tengok-tengok demai daripada keturunan hak lain, patah balik, tukar apa yang ada dalam Taurat. Tukar ayat yang terkandung dalam Taurat. Ayat yang ketiga ni beriman, tapi di belakang Nabi tikam, munafik. 3 jenis golongan. Kata Allah, yasma'una kalam Allah, dia pun dengar kalam Allah. Tapi summa yuharrifunahu, dia pun tukar, dengar, faham. Tapi dia tukar min ba'di ma aqalu. Lepas dia fikir ayat ni tak logik, kita ubah. Ayat ni tak patut, kita tukar. Sampai hari ni pun golongan Yahudi ni dia tukar ayat Allah. Kita tengoklah, maaf cakap, kalau kata di dalam Malaysia ni pun rang undang-undang kan tak ditukar. Di dalam kitab Taurat Allah Ta'ala dah cerita dah tentang hukum hudud. Berzina begini-begini dibuat. Membunuh begini-begini dibalas bunuh. Mencuri begini-begini dibuat. Orang Yahudi tu dia bertukar. Dia buat macam ni. Berzina antara lelaki dengan perempuan yang berzina bukan dengan dia pergi ambil isteri orang ke, dia pergi perkosa anak dara orang ke, tapi suka sama suka. Halal. Islam tetap haram, kan? Kemudian kalau kata seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan demi menjaga hubungan diplomatik, nak jaga kepentingan rakyat, boleh. Berzina lah. Yang dikata summa yuharrifunahu, dia bertukar apa yang ada di dalam Taurat. Okey, sampai hari ini saya kata dia bertukar. Baru ni pun dia duduk gaduh. Nak tukar rang undang-undang Islam syariah. Nak tukar. Terus kacau lah. Islam syariah rasa dia tak kacau kaum Yahudi. Dia kacau orang Islam. Tapi yang sedihnya, hak yang mengaku Islam yang bangkit nak tukar. Tidak. Islam tu yang nak tukar tu. Ni yang dikatakan Yahudi tu dia ada beberapa fariq. Dia ada beberapa golongan, beberapa kelompok. Ada yang setuju, terus terima, tak apa, pilih. Ada yang boleh terima tapi kena ubah sikit. Ada yang depan mengaku beriman, tapi sebenarnya mereka lah munafik. Tukar, maka ditukarlah. Kalau kita tengok undang-undang khalwat. Okey, undang-undang khalwat. Satu ketika dulu, kalau khalwat, kena denda 1,500 berkhalwat. Lah ni kalau kita jumpa orang nak khalwat ni jarang-jarang jumpa di tepi-tepi laut. Lah ni kurang lah. Mereka berkhalwat dalam hotel murah. Lah ni hotel bajet banyak lah. Berkhalwat terus. Kalau dulu ada juga segan silu. Orang lalu duduk tengok. Lah ni terus masuk di dalam bilik. Kalau dalam bilik tu, oleh kerana siapa pun tak tengok perbuatan khalwat yang dilakukan, apa yang orang tahu, orang kata dia duduk khalwat lah. Tak nampaklah zinanya. Jadi, satu tindakan dia ambil. Dulu 1,500. Lah ni tinggal 1,000 saja. Kalau mereka mengaku, dua-dua mengaku berzina, barulah dihukum 3,000 seorang. Kemudian diminta, kita kata rayuan. Sebab mungkin tak kerja, sewa pun hotel bajet, hotel murah saja untuk beberapa jam. Lah ni hotel-hotel bajet ni jahat tau. Dia nanti bagi jam. Kalau 4 jam dalam RM25, dia kira sejam berapa. Berlambak anak-anak muda di kalangan Islam. Pergi cari tempat-tempat yang sedemikian. Tapi tak boleh nak letak hukum zina. Sebab tak ada 4 saksi, tak ada orang yang tengok, diletak hukum khalwat. Khalwat makin rendah, dia punya denda yang dikenakan. Dalam Al-Quran dia cerita tak begitu? Dia tak cerita khalwat kena denda berapa. Itu yang kata
apabila ayat-ayat itu ditukarkan, hukum-hukum ditukarkan, maka beginilah keadaan manusia yang berlaku. Ya? Okey, kita rasa anak-anak luar nikah, hak yang buang anak luar nikah tu makin berkurangan. Sekarang ni korang sikit. Korang sikit. Sebab kenapa? Dihalalkan hukum untuk menggugurkan anak jikalau kedua pasangan tak bersedia. Dan dia boleh lah. Janji bayi tu belum sampai umur 4 bulan dalam kandungan. Dah boleh pergi gugurkan. Ada pusat-pusat yang diberi lesen untuk membuat perbuatan tersebut. Kata mereka, yang ni bukan untuk orang Islam. Yang ni untuk non-Muslim. Tapi hak yang non-Muslim dia jangan gugur anak sebab dia pun tak kisah anak luar nikah. Hak yang orang Islam yang ramai. Ini yang berlaku. Ini kata Allah, thumma yuharrifunahu, dia bertukar. Dia bertukar hukum Allah. Dalam kita sedar pun dia bertukar. Apa kami kan guna untuk orang Islam, kami guna untuk kami. Tapi orang Islam yang ramai itu. Ini yang berlaku. Mimba lima aqalum, kan pun tak tahu, dalam keadaan sedar. Bukan dalam keadaan tak sedar. Kita sedarlah. Islam diperkotak-katik. Kita sedar. Islam sedang dipermainkan. Dalam keadaan kita sedar. Sampai hari ini dia pun tak duduk diam. Dia pun tak duduk diam. Ini adalah disebutkan golongan Yahudi. Kalau dalam Al-Quran kita ulang, tiap-tiap hari kita ulang baca, mereka ialah golongan al-maghdubi alaihim. Apa dia? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdubi alaihim. Yang kita duk minta setiap kali dalam solat, setiap rakaat, rukun qauli, iaitu akhir surah Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Kita minta pada Allah, aku minta dijauhkan daripada orang-orang yang engkau murkai. Siapa dia? Ini adalah golongan Yahudi. Yahudi bukan kita nampak pakai topi panjang hitam, hak yang sekben panjang berlilit-lilit tu, bukan macam tu lah. Yahudi lah ni, dia datang dalam rupa bentuk macam kita biasa, yang kita tak kenal. Dia punya rupanya Yahudi. Perangai dia tu, akhlak dia tu yang menjadikan dia sebagai Yahudi. Inilah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Wahum ya'lamu. Hampa tak sedar, kata Allah. Kita tak sedar. Kita sedang diperlakukan yang sedemikian. Ingat tak apa, rupanya tak boleh. Ini yang Allah Ta'ala cerita. Kemudian kata Allah lagi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ni kita sebut tadi. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Dia kata kami beriman. Jumpa dengan orang beriman tak apa. Islam ni bagus, manis mulut. Kami ikut apa yang Islam nak buat. Kami tak kacau apa orang Islam yang nak buat. Kami ikut saja. Islam ni bagus. Kami ikut amanah. Kami beriman, kami percaya. Kita masing-masing menganut dengan agama kita. Tapi dalam masa yang sama, mereka mengganggu-gugat kesejahteraan agama Islam. Dia berhenti mula-mula, kita tengoklah negara kita. Dia kacau azan. Padahal musyawarah tak apa. Kami ikut. Bila dia kacau, maaf kalau saya sentuh politik sikit lah. Benda ni wajib ada. Agar kita ni jangan sampai Allah Ta'ala kata wahum la ya'lamun, nampak tak sedar rupanya. Mula dia berkata dia beriman, lepas tu dia berkata kacau azan. Azan ni sebenarnya dia berkata dalam handphone masing-masing ada dalam rumah kan. Buka je lah. Biarlah dia azan dalam rumah tu. Apa yang nak kacau, nak guna speaker rakah-rakah? Ganggu orang lain nak tidur. Ganggu ketenteraman awam. Okey, dikaji. Naik kepada peringkat tertinggi. Macam mana nak haramkan ke, ataupun nak perpelankan ke. Dalam masjid, azan dalam masjid saja. Dalam surau, azan dalam surau. Jangan buka speaker kuat-kuat. Bukan dia pun tak tahu, bukan dia pun tak dengar. Masing-masing ada handset. Buka. Wajibkan dalam handset masing-masing. Kan dia akan azan kan? Masuk waktu. Habis nak azan. Pasal apa nak ganggu? Okey, dikaji. Ini yang masa mula-mula mereka mengaku beriman tu.
Tapi sayangnya bila yang menengahkan usul ini adalah orang Islam juga. Kita yang Islam yang memang nak berpegang kepada prinsip azan adalah bermaksud memberitahu panggil orang mai. Hang panggil dah beratus-ratus kali pun dia tak mai. Tapi panggil juga. Sebab apa? Ada satu makhluk yang bernama Dajjal yang tak berani keluar ke atas muka bumi ini untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW kerana masih ada dilakukan azan. Dia tak berani keluar. Tak mana Dajjal ni dulu? Wallahualam. Ada kata dia ada di luar bumi. Ada kata dia ada di dalam bumi. Wallahualam. Allah yang maha tahu. Tapi yang daripada hadis Rasulullah, dia tak berani keluar selagi azan dikumandangkan. Maka dengan sebab itu orang-orang beriman terus mengumandangkan azan. Kalau dikira daripada permukaan bumi ini, azan sesaat pun tak pernah berhenti. Sebab negeri ini lain waktu, negeri ini lain waktu, negeri ini. Kita dalam Malaysia ni, yang ada 14 negeri ni pun lain-lain kan. Lambat seminit, cepat seminit, cepat 5 minit, tidak. Jadi selagi diazankan, selagi itulah syaitan tak berani melangkah keluar. Mai puak Yahudi yang punya sayang dekat Masih Dajjal ni, kita bagi senyap lah. Bagi senyap. Boleh azan, boleh. Tapi pelan-pelan dah lah. Jadi mai kepada Islam yang la ya'lamun ni, yang tak berapa nak sedar bahawasanya agenda-agenda Yahudi ni sedang berlaku. Betul juga. Masing-masing ada azan dalam rumah. Radio ada, TV ada, handphone ada. Buka dengar sudah dalam rumah. Tengoklah. Dalam keadaan kita tak sedap. Padahal masa awal tu hampa mengaku hampa beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan dia kata apabila mereka bersendirian, depa dengan geng-geng depa saja, depa kembali kepada puak-puak mereka saja. Berkatalah mereka, apakah yang akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, supaya nanti mereka mendakwa kamu di hadapan Tuhan kamu. Apakah kamu tidak mengerti? Bila depa kembali kepada geng depa, depa kata, takkan kita nak ikut kot. Takkan kita nak ikut. Sedangkan di dalam kitab kita, kitab Taurat, dah disebut dah macam ni boleh, macam ni tak boleh. Baik, di antara di dalam Taurat, yang mana yang menyetujui apa yang ada dalam Quran, berkata, sebenarnya dalam Taurat kami tak ada pun. Tak ada kata macam tu. Di dalam Taurat kami mengharuskan berzina antara lelaki dengan perempuan yang bersetuju untuk mengadakan hubungan tersebut. Jadi tak jadi salah. Di dalam Al-Quran dia dah sebut, kalau lelaki dan perempuan yang dah berkahwin melakukan zina, wajib disebat mi'atu jaldah, sebanyak 10 kali, 100 kali sebatan dalam Al-Quran. Berkata Muhammad tukar ni. Dan Taurat tak ada. Dan Taurat kata kalau dengan persetujuan, suka sama suka, tak jadi salah. Sebab tu dia pun macam tu. Tak jadi salah. Kenapa Islam mengharamkan? Kenapa Al-Quran mengharamkan? Muhammad buat sendiri ayat tu. Daripada awal dia buat sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala yang maha mengetahui bagi Rasulullah tu ummi. Tak kerti baca, tak kerti tulis. Macam mana nak buat sendiri dia tak kerti tulis? Macam mana dia nak reka? Dia tak pandai membaca, dia nak reka macam mana? Kata ni dalam Taurat ada. Macam mana boleh ada? Dia tukar. Tulis semula. Dia tulis semula. Waktu Nabi Allah Musa AS, ketika baginda sakit. Dia sakit ni di antara pertengahan ataupun kita kata sempadan bumi Kanaan dengan bumi Palestin. Dia duduk di atas bukit. Waktu dia sakit, dia panggil Nabi Allah Yusha' bin Nun yang ikut dia dah. Dia kata kepada Nabi Yusha', salin, suruh tulis Taurat. Nabi Yusha' bin Nun tulis Taurat mengikut apa yang telah pun disebut oleh Nabi Musa AS. Ditulis dengan sempurnanya.
Lalu dipesan kepada Nabi Ishaq bin Nun, jadikanlah ia sebagai buku panduan untuk kamu memimpin umat-umat Nasrani yang umat-umat Bani Israel yang punya ramai. Jadikan. Jadi Nabi Ishaq kemudian wafat. Wafat Nabi Allah Musa alaihi salam. Tak sempat nak masuk ke bumi Palestin. Jadi Nabi Ishaq bin Nun bawa masuk ke bumi Palestin. Berpandukan kepada Taurat. Okey. Hak yang Yahudi, pendeta-pendeta yang pandai, ambil salin. Dalam tempoh salin inilah yang berlaku pertukaran hukum. Yang ni tak relevan. Yang ni memusnahkan. Yang ni rasa tak patut zaman kita lah ni nak guna lagi hukum-hukum ni. Yang ni kita tolak. Yang ni boleh. Yang ni kekalkan. Yang ni kita tak usah pakai. Padam terus. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Dia macam tu. Jadi bila dah ada macam tu, mai sampai kepada zaman Rasulullah, ni dalam kitab kami tak ada. Macam mana dalam kitab ada wahai Muhammad? Ni sekali kami ikut apa Tuhan kami kata. Apa Allah akan kata dekat kami. Padahal daripada jual. Yashtaru Nabi ayatillahi thamanan qalila. Dia menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Lalu ni hang pandai tulis kan, hang tulis. Hang yang ni hang jangan tulis. Aku upah hang. Yang ni hang tolak buang. Lalu dijual ayat Allah itu. Dia kata, Allah Ta'ala tak marah ke? Tak, dia tak marah. Dia tak marah, dia ikut peredaran zaman. Al-Quran, dia memang mengikut peredaran sepanjang zaman hingga sampai kepada hari kiamat. Sementara kitab Al-Taurat dan kitab Al-Injil serta Zabur dah pun dihentikan dengan hadirnya Al-Quran. Tak boleh terima. Itu yang mereka bawa juga Taurat dengan Injil sampai hari ni, mereka tetap bawa. Sebab apa yang ada dalam Injil dan Taurat mereka tu, tak ada apa yang ada dalam Al-Quran. Pasal apa? Pasal mereka tukar. Afala taqilun. Apakah kamu tak mengerti? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka itu tidak tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang dirahsiakan dan mengetahui apa yang nyata. Allah tu maha tahu apa yang hampa buat sorok, dan Allah tu maha tahu apa yang hampa buat contoh. Allah maha tahu. Okey. Lagi satu, perbuatan orang-orang Yahudi yang tak boleh diterima, yakni mengharamkan ikan yang berada di laut yang mana yang tidak bersisik. Sebab waktu zaman Rasulullah dulu, ikan di laut yang tak bersisik lebih banyak daripada bersisik. Kan kita kenal ikan, biasanya ikan keli dan saudara-saudaranya, dia tak ada sisik kan. Ikan keli dia hidup di darat. Kita panggil ikan darat, dia hidup di darat. Ikan ayat tawak, tidak kan? Mana mai ikan ayat tawak tiba-tiba di laut yang masin pun ada ikan, di darat yang tawar pun ada ikan. Ikan yang mudah diperolehi di daratan dalam jumlah air yang tawak tak seluas lautan adalah ikan keli. Waktu ni dia tengok ikan keli, ni salah silah keturunan ikan keli ni lah. Dia tengok ikan keli yang Allah Ta'ala jadikan dia, walaupun kemarau bertahun-tahun, dia boleh hidup. Dia hidup dalam selut, no? Dia boleh hidup dalam selut. Subhanallah. Allah Maha Kaya, no? Dia bernafas. Kita kalau hidup dalam selut, mati. Dia hidup. Walau dia perlukan air, tapi Allah bagi dia hidup. Orang Islam, masa tu korek tanah, jumpa ikan buat kurang makan. Boleh makan. Orang Yahudi tengok haram terus. Kenapa? Okey, buka Taurat. Dalam Taurat ada ikan yang tidak bersisik, haram makan. Itu punca dia. Punca dia. Ikan yang tidak bersisik haram makan. Jumpa di dalam laut banyak lagi saudara ikan yang tak bersisik. No? Antaranya sotong. Dia keluarga ikan jugalah, kan? Sotong ada sisik tak? Mana ada? Dan
ikan yang berkaki banyak. Sotong tu lah. No? Punya mahal lah dekat kita lah ni. No? Memang cumi-cumi halus tu pun mahal. Kan? Tambahlah besar-besar tu lagilah mahal. Sayang orang Yahudi tak boleh makan. No? Alhamdulillah. Padahal ikut Imam Syafi'i, ulama fiqh tu, apa yang ada di laut halal dimakan. Dia pun cengkerang-cengkerang bertanya kan? Yahudi lah. Cengkerang apa yang ada di dalam cengkerang tu. Tapi mutiara berebut. Bodoh lah kerja dia apa? Allah Ta'ala kata sebenarnya aku ni maha tahu apa yang mereka sembunyikan semua aku tahu. Apa yang mereka nyatakan semua aku tahu. Untuk kepentingan mereka sendiri. Buat main hukum ikut suka. Belajar hukum ikut suka. Yang ni boleh pakai, yang ni tak boleh pakai, tak usah pakai. Yang ni tak elok, jangan pakai. Ikut suka mereka je. Wa minhum ummiyuda. Di kalangan orang Yahudi tu ada juga yang ummi. Apa maksud ummi ni? Bodoh. Tak boleh baca, tak boleh tulis. La ya'lamun al-kitab. Dia pun memang tak pernah baca kitab pun. Tak reti baca. Illa amaniyah. Kecuali dongengan-dongengan apa yang telah ditipu oleh pendeta-pendeta. Wa inhum illa yadhunnun. Dan tidak ada melainkan itu, melainkan bersangka-sangka. Duk agak-agak saja. Okey, kata Allah, di kalangan mereka ada yang ummi, ada yang tak pandai baca. Baik, kita tahu di kalangan kita ada yang tak boleh baca Quran, betul tak? Yang mengaku saya memang tak kenal terus Al-Quran. Orang kata alif tu macam mana? Alif tu besar batang nyok. Betul. Terus lurus macam batang nyok. Sebab apa? Sebab dia ummi. Tak kenal. Tapi Alhamdulillah, mutaakhirin ini ramai orang yang belajar Al-Quran. Dan kita didedahkan dengan teknologi yang cepat pandai membaca. Cepat membaca. Kalau kita tengok cara anak-anak kita hari ini belajar Al-Quran dengan cara kita dulu belajar Al-Quran. Dulu lambat kan? Lambat kita. Sebab kita dulu lebih berpihak kepada menghafaz daripada mengenal. Lah ni budak-budak mereka mengenal. Mengenal, membunyikan dan seterusnya membaca. Kita dulu tak kenal. Hafal alif bata sampai ya. Lepas tu lagi baca pula ulang. Mai kena tok guru hak rajin sikit sampai 10 kali. Ayah dia malas-malas 3 kali. Kan? Kemudian dia tahan lama-lama duduk depan Al-Quran tu. Dulu-dulu ingat mengaji relai kulit Quran tu. Relai. Sementara nak khatam 30 juzuk tu, dekat 1 juzuk tu keluar. Selai punya mengaji. Lo ni duk cantik lagi kulit daripada selesai. Mai Quran baru. Sat lagi mai Quran baru. Amal apa edisi semua daripada. Pasal mudah menguasai Al-Quran. Berbanding dengan kita dulu yang lebih banyak menghafaz daripada mengenal. Lo ni baru belajar kenal balik lah. Baru belajar bunyi bagi betul-betul. Baru belajar berdengung. Dan tak kita nafikan satu ketika dulu kita umi, kita juga bodoh. Kan? Bolehlah mengaji, tapi diri sendiri pun sedap. Dengar tak sedap. Tambahlah orang dengar. Aku ni baca apa pun tak tahu. Bunyi tong ketang. Nak lagu apa siam yang mentera pun ada. Kan? Panjang pendek ya, tak tentu hala tu kan. Tapi ketahuilah kita yang mengaji dulu lagi kualiti tau. Daripada lah ni. Lagi kualiti. Walaupun dia tak kenal hukum, dia tak kenal apa, dia punya mengapa. Apa dia lagi tak boleh. Tapi takat-takat nak suruh baca daripada surah Fatihah sampai Wadduha tu pro dia keluar mai. Kan dia lebih banyak menghafaz. Saya kata ada kualiti dia. Walaupun cara pendidikannya berbeza. Bila menyedari diri tu ummi, tak pandai tulis, tak pandai baca dan tak kenal huruf Al-Quran, kita belajarlah. Belajar. Bila dah kita kenal Al-Quran, kita kena belajar isi kandungan dia. Wajib belajar. Dan masih tak terlewat hari ni, kita dijemput oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita belajar. Mengenali isi kandungan Al-Quran.
Setelah kita bersusah payah mengenali huruf-huruf Al-Quran, bersusah payah meletakkan makhraj. Susah no? Susah saya kata nak letak makhraj tu. Sampai sengit mulut, bersembuk ayat-ayat liuk. Kadang-kadang nak apa betul satu huruf kerah ni. Awak sampai kerah. Nak sebut tak lagi. Nak sebut tak kena sampai kerah. Kaki tangan, cedung, sakit rengkung-rengkung kan? Untuk memperbetulkan. Dan bila dah kita reti, maka kita diwajibkan untuk mengetahui isi kandungannya. Dan tak dinafikan, kita pernah juga dalam suasana ummi. Dan mungkin ada ibu ayah kita yang telah kembali ke rahmatullah. Kita kenang-kenang mak aku dengan ayah aku. Rupa-rupanya tak pandai baca Quran. Zaman lalu ni ada tak orang tak pandai baca Quran? Ada. Ada yang malu nak mengaku. Ada yang takabur. Tak payahlah susah-susah baca lah ni. Ada tulisan dalam tulisan Rumi. Kita mengaji guna tulisan Rumi. Tak sama. No? Tak sama. Dari segi makhraj dia. No? Sebutan. Kalau dalam tulisan Rumi ni aja apa? No? Sebab tu ada seorang hamba Allah. Dia kata dia teringin sangat nak baca Quran. Nak bertadarus ramai-ramai dengan sahabat-sahabat dalam bulan Ramadan. Malamnya dia bawa Al-Quran dalam tulisan Rumi. Bila dia baca, salah semua. Bisik orang sebelah. Jangan tegur dia. Dia baru nak belajar. Adakah waktu belajar? Padahal Allah Ta'ala bagi ruang untuk belajar tu luas sangat. Tapi nak pergi sebulan. Hak yang sebulan tu ya bulan Ramadan. Tak apalah sekali lagi. Kalau aku salah, hampa tegur lah. Orang punya tegur lah merudum-rudum. Salah banyak. Tak boleh. Saya dah kata dah saya baca tulisan Rumi. Tak boleh ke mereka faham? Memang tak boleh faham. Okey. Ghin. Ra. Dan tulisan Rumi dia nak ijab macam mana? Kan? Dia macam mana? Ra. Kita boleh ijab. Sad. Dia nak ijab macam mana? Sad. Kita boleh nak ijab. Dia buat THC. Kan? Kena yang baca THC dia jadi ta. Ra. Sa. Sya. Sa. Tu di antara huruf-huruf hamas. Macam mana kalau Rumi nak ijab? Jadi bila ditegur, kata kita tak kerti, mengakulah kita tak kerti. Mengakulah kita tak kerti. Tapi tak mau mengaku. Ni sifat Yahudi ni abang. Orang Yahudi, dia tak kerti, dia tak mau mengaku, kata dia tak kerti. Lepas tu dia doa harap dekat yang pandai-pandai saja. Hak pandai-pandai pula tak amanah, pemohong. Habis. Sebab tu kita kalau kata dia baca salah, pembetul dia kena amanah pada satu huruf pun. Pembetul dia. Walaupun dia tak suka kat kita. Tak amanah ngaji kat dia, susah sangat punya pembetul. Tak henti-henti. Apa dia aku ngaji kat kau tu senang. Dia kata, janji yang boleh baca sudah. Macam pendeta Yahudi ni aku tu, tak apa. Hampa tak henti, hampa dengar saja aku kata. Aku nak pemohong. Maka ditipu. Wa ainhum illa yadhunnun tu yang kata Allah Ta'ala dia punya reka-reka je. Reka-reka ayat. Yang ni tak boleh. Yang ni tak apa yang ni boleh buat. Di dalam Taurat ada satu ayat yang suruh berpakaian berakhlak, menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat dia taklah habaq sampai hijab, tutup rambut, tutup semua dia tak habaq. Dalam Taurat dia tak cerita lagi macam tu. Dalam Al-Quran baru dia cerita. Tapi dia suruh beradab dalam berpakaian. Tak apa. Kalau nak bertelanjang janji hati beriman. Berapa ramai yang bertelanjang janji hati beriman. Ni apa? Dia pergi ke pantai-pantai di Pulau Pinang ni. Ada satu pantai tu. Tak kisah kalau takat-takat nak buka seluar. Pakai bikini tu saja pun sudah lah. Nak bawa anak-anak pergi pun malu. Saya anak-anak tengok. Tambah budak-budak dia pergelak. Saya bawa budak-budak sekolah rendah. Dia pakai gelak kuki. Dia tu pakai seluar dalam. Ustazah dia tu pakai seluar dalam. Aku nak pilih tak ampun tak mana lah. Dia tu tak heran pun lah. Kita yang malu ya Allah. Tak mana lah aku nak pilih tak muka aku ni.
Nah, mereka gelak kiki sama-sama mereka. Tengok orang pakai seluar dalam saja. Kita ni punya malu lah Tuhan saja yang tak. Tak manalah nak pergi cari, nak mengenal dengan alam Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tempat yang paling banyak mudah dapat pahala iaitu di laut. Tengok laut dapat pahala dah. Dari ribu makhluk macam tu pula dah. Macam-macam jenis ada. Ni yang dikatakan bila diletakkan dia suruh berpakaian sopan. Dia pun tak apa, setakat nak bertelanjang. Kata dalam kitab depa, ni kata depa punya pendeta depa tu alih tu. Selagi hati beriman. Tak apa kalau nak bertelanjang. Kita tak boleh. Nah? Tak apa. Tapi ada juga di kalangan Islam, tak apa buka tudung. Iman kita dengan Allah. Dalam duk pakai tudung elok-elok tu, dia cabut buang. Dia cabut buang. Dia kata, iman tu letak di hati, bukan letak di kepala. Tapi kalau hang beriman dengan Allah, hang akan beriman dengan ayat Allah. Macam mana hang beriman tapi hang tak letak di atas kepala tudung hang? Sebab iman tu letak di hati. Belajar apa mana? Belajar dekat Taurat telah diperbodohkan. Dan tu ada. Ramai kita tengok di kalangan, maaf saya taklah bukanlah semua arti macam tu lah. Ada yang buat macam tu, yang buat umrah adalah sebagai satu konten. Kan dia pun berniaga, no? Tangkap gambar produk, berlatar belakangkan Kaabah, kan? Ni produk yang diberkati. Saya bawa dia tawaf di 7 pusingan. Saya bawa dia masuk Hijir Ismail. Saya berdoa, saya letak dia di tepi. Ni produk yang diberkati. Hang bawa hak besar tu. Hang jual berapa ribu, berapa juta unit yang hang jual. Nah, orang pakat belilah. Dengan sedemikianlah Islam itu difitnah. Islam itu difitnah. Dengan cara macam ni. Dengan cara diubah, diolah agar orang semua ikut. Bila ada seorang pergi buat macam tu, orang lain pakai ikut. Orang lain pakai ikut. Nah, sampai hari ni dia berani buat filem pula berlatar belakangkan Kaabah tu. Buat filem, buat di Masjid Nabawi, berlatar belakangkan kubah hijau. Subhanallah. Hampa hina Allah. Hampa hina Rasulullah. Udah yang baru ni kan, dia bawa Umar pula Perdana Menteri Hindu masuk pergi ke Madinah, pergi ke dataran Masjid Nabawi. Yang tukang escort siapa? Polis Sarah. Jaga ni. Dia dapat dekat orang-orang Islam. Pasal apa? Saat lagi dapat kat orang-orang Islam yang teroris. Letak pula orang Islam tu teroris. Dikatakan Islam itu teroris kerana saat lagi nak tangkap puak-puak kafir ni, bunuh. Polis tukang jaga jangan bagi dibunuh. Jangan bagi dia khianati. Jangan bagi dizalimi, jaga. Jaga orang Hindu daripada orang Islam. Apa cerita ni dunia hari ni, no? Apa cerita dunia hari ni? Cukup teruk dah kita lah ni. Cukup teruk sangat-sangat lah. Kita rasa marah. Sekat orang-orang Islam tu. Yang mana hak yang masuk pakai baju ada bendera Palestin ke bang sikit. Sekat tak boleh masuk. Tangkap, buh dalam penjara. Hak Hindu yang bawa masuk pasal apa? Yahudi yang bawa masuk pasal apa? Nasrani yang bawa masuk pasal apa? Pasal apa orang Islam yang nak mendaulatkan bumi Palestin, satu bumi yang dirahmati Allah, tiba-tiba hampa sekat. Jangan berdoa pun pelan-pelan, jangan berdoa deka-deka. Sampai tahap tu. Tapi Islam, apa yang sebut dalam ayat ni, memang dah Allah Ta'ala cerita dah semua ni sebenarnya. Untuk bagi kita tahu, janganlah hampa la taqilun, jangan hampa tak ada akal. Hampa fikir sama-sama bahawa saja Islam dalam keadaan macam tu sekarang. Yang sekat ni orang Islam juga. Yang buk masuk ni orang Islam juga. Habis tu kita yang nak menumpang di pinggir-pinggir ni, tang manalah kedudukan kita? Duk marah kok jauh. Macam kita lah ni duk marah kok jauh. Adakah patut dia buk masuk ketua Hindu, buk masuk pergi ke bumi
Madinah. Awak yang sampai tahap macam tu hampa jadi kan. Melampau. Ini dipanggil melampau. Barau. Kata Allah. Melampau. Tapi Allah tu maha penyayang tu. Dia tak buat turun lagi bala kan. Tunggu dia kata. Disebut. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Wawailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, tulis dengan tangan mereka tapi ubah. Kemudian mereka katakan ini adalah dari sisi Allah. Ni ada sebut tentang ni Allah dah sebut. Dah buat sendiri. Bukan Allah yang turunkan. Kerana mereka hendak menjualnya dengan harga yang sedikit. Celaka bagi mereka. Allah Ta'ala sebut. Fawailul lahum. Fawailul ni dalam arti kata Imam Ibn Katsir telah pun mentafsirkan perkataan fawailul ni. Kita kata neraka wil. Pernah dengar kan? Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang-orang yang bersolat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang solat mereka itu lalai. Alladzina hum yura'un. Yang solat mereka itu menunjuk-nunjuk. Disebut fawail kan? Wail ini adalah satu arti kata kawah api neraka yang paling dalam. Gelap dan dalam. Tuwail. Celaka. Binasalah. Yang mana dalam satu hadis Nabi penawar bagi hati. Rasulullah tengah duduk dengan para sahabat. Dengar satu bunyi dentuman yang amat kuat. Sampai bergegak suasana Nabi ketika itu. Dan Nabi bertanya kepada para sahabat. Apa tahu tak bunyi apa tu? Sahabat kata, Allahu wa rasuluhu wa a'lam. Allah dan Rasulullah lah yang lebih tahu apa itu bunyi. Kata Rasulullah, itulah bunyi batu yang dilemparkan 60 tahun yang lalu. Dilemparkan ke dalam api neraka, dia baru sampai. Itulah yang dinamakan jurang wail. Jurang yang terlampau dalam. Dia satu kawah yang paling dalam yang duduk di dasar neraka. Neraka tu dah cukup dalam. Dia ada satu lagi kawah yang paling dalam. Nama dia wail. Yang teramat-amat pedih azab siksaannya. Ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mengubah-ubah ayat Allah. Di kalangan Islam ramai ada yang ubah ayat Allah. Tak apa. Ini Allah tu yang suruh. Ini Allah kata tak apa. Kalau lagu ni tak apa. Duk tak apa selalu. Padahal tak boleh. Kalau dah Allah kata tak boleh, maka tak boleh. Jangan buat benda tu. Ada lagi sekelompok Islam yang masih memperjuangkan Islam. Dah dikatakan puak ni puak pelampau. Dia pun ni nak Islam sangat. Dengan sebab apa kita nak berpegang sungguh-sungguh dengan ayat Al-Quran. Tak mau nak ubah-ubah. Tak apa zaman-zaman kita lah ni tak apa tak boleh. Tak boleh duk tak apa selalu. Yang mana yang diharamkan tetap haram. Yang dihalalkan tetap halal. Dia disebut dia kata. Kalau ada hampa nak ikut juga apa yang telah ditulis dalam kitab yang menipu tu, hampa kata ni semua daripada Allah. Maka fawailul lahu. Wawailul lahum mimma yaksibun. Binasalah, celakalah bagi mereka lantaran apa yang telah pun mereka buat. Cukuplah Allah Ta'ala bagi satu peringatan bahawasanya kecelakaan yang akan menerima mereka. Kemudian dia sebut wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami ni kata mereka, kita ni sesekali tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah. Kecuali dalam beberapa hari sahaja. Ni kata pendeta Yahudi. Kan cerita tadi dia kata hampa akan dilemparkan ke dalam neraka dalam kawah yang paling dalam, dalam kebinasaan dan kecelakaan. Ya betul, kalau betul kita akan masuk neraka illa ayyaman ma'dudah. Duk pun tak lama. Tak lama. Qul attakhadtum 'indallahi 'adan falan yukhlifallahu 'adah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, apakah kamu telah membuat janji di sisi Allah
Kalau demikian, maka tidaklah Allah akan memungkiri janjinya. Atau apakah kamu mengatakan terhadap Allah barang yang tidak kamu ketahui? Okey. Ceritanya macam ni. Orang Yahudi kata, kalau Muhammad kata dalam Al-Quran akan melemparkan orang yang mengubah-ubah ayat-ayat Al-Quran itu ataupun mengubah-ubah ayat Taurat itu mengikut rasa, akan dimasukkan ke dalam neraka. Fawailul. Kita akan masuk neraka pun tak lama, kata orang Yahudi. Kita nanti masuk berapa hari? Berapa hari? 7 hari. Pernah tengok tak satu arca orang Yahudi yang bentuk lagu ni? Ada 7. Mereka nanti bubuh lilin macam tu. Ada 7 bentuk di antara benda syirik orang Yahudi. Dia ada 7. Dan 7 itu merangkumi hari-hari dia masuk ke neraka. Dia masuk neraka 7 hari ya. Tak susah hati. Semua orang Yahudi akan dimasukkan ke dalam neraka kalau dia buat jahat, kalau dia buat dosa. Orang-orang Yahudi semua akan masuk 7 hari saja. Lepas tu keluar akan ke syurga selama-lamanya. Tempoh apa masuk 7 hari tu? Apa juga dosa yang dibuat di atas muka bumi ini hanya masuk di dalam neraka ayyam ma'dudah. Mengikut beberapa hari saja. Tu yang Allah Ta'ala kata ni. Kalau kata dengan cahaya matahari pun hampa tak boleh tahan, apatah lagi dengan cahaya, dengan api neraka aku. Kita letak saat 5 minit pun sudahlah. Jangan kata 7 hari. 5 minit pun sudahlah. Apa jadi? Cucuk lilin, suruh jari 5 minit ya. 5 saat pun jenuh je nak pergi perhabis tu. 5 minit. Suarlah dekat jari. Allahu Akbar. Masak jari tu. Baru 5 minit. Dia kata tak apa 7 hari je. Sikit sangat kita nak kena bakar ni. Kata Allah. Allah kata kepada Rasulullah, tanya saat mereka, atuhadithunahum indallah ya'adan. Awak mereka dah berjanjikan dengan Allah nak duduk 7 hari dah dalam tu. Allah dah bagi perjanjian kan dekat hampa. Ada mereka kata, buka Taurat. Taurat yang telah pun mereka nipu. Ada tengok dalam Taurat sebut, kita akan dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab kesalahan dan dosa yang kita lakukan hanya ayyama ma'dudah. Beberapa hari je. 7 hari je. Buka Taurat. Cerita dekat hak yang ummi tu. Hak yang tak kerti baca, tak kerti tulis. Betul tengok pendeta kami dah kata. Dia cerita. Masuk. Memang kami akan masuk neraka. Dengan sebab dosa-dosa kami. Di atas muka bumi ni. Kami akan ke neraka. Tapi tak lama. 7 hari je. Ramai-ramai. Rasulullah disuruh bertanya kepada Pak Yahudi. Perjanjian ni perjanjian Allah ke yang berjanji dengan hampa? Kalau betul Allah berjanji dengan hampa, aku tahu Allah Ta'ala tak pernah memungkiri janji. Tapi tak ada. Memang tidak ada. Kenapa? Rasulullah ni alim Taurat. Dia tahu apa yang ada Taurat. Walaupun baginda tak pandai membaca. Allah Ta'ala ilhamkan apa juga yang ada dalam Taurat. Allah ilhamkan apa juga yang ada dalam Injil pada baginda. Jadi dia hampa tak boleh tipu. Ini bukan perjanjian Allah. Pendeta tu bangkitlah berlawan dengan Rasulullah. Tak lain dan tak bukan kata Rasulullah ni semua hampa menipu. Yukhlifallah. Bersalahan dengan Allah. Memang Allah Ta'ala tak pernah menyalahi janji. Allah ada janji dah dengan kami. Jahat dia pun ni Sampai dia berani mengaku kata tak apa, kita duduk tak lama. 7 hari sabar sat. 7 hari lepas keluar tu kita akan ke syurga. Sebab di sana memang tak mati. Lepas habis 7 hari kita akan ke syurga selama-lamanya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ni apakah kamu katakan terhadap Allah barang yang tidak kamu ketahui? Maknanya hampa tuduh Allah pada satu benda yang hampa pun tak tahu. Yang bodoh-bodoh tu mengakulah. Yang ni kita ni tok guru kita dah bagi tahu dah. Masuk neraka kita ni yang buat jangan masuk. Tapi tak lama sat saja. Yang kita ketahui melalui Al-Quran. Siapa yang berat timbangan kebajikan dia, surga tempat dia. Siapa yang berat timbangan kejahatan dia, neraka tempatnya. Duduk sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai selesai. Kalau 100 tahun, 100 tahun lah. Kan itu yang kita faham.
Tapi puak-puak Yahudi difahamkan dengan cara begini. Tu yang kata dia pandai duk tukar-tukar ayat Allah. Dia kata ini semua daripada Allah. Hadza min indillah. Semua ni daripada Allah. Dia pun memohong. Itu yang Allah marah sungguh-sungguh dengan puak-puak yang menukar ayat-ayat Allah daripada yang benar kepada penipuan, daripada yang hak kepada yang batil. Bala man kasaba sayyi'ah. Kita tengok kejadian penciptaan Allah Taala dalam perbicaraan tentang orang yang kasaba sayyi'ah, orang yang selalu berusaha nak buat jahat. Ini orang Yahudi. Insya-Allah Taala. Yahudi ni bukan zaman Rasulullah dulu. Sampai hari ni di kalangan kita merata negara, merata negeri dia ada. Cuma dalam bentuk cara dan bangsa yang berbeza-beza. Tapi berwaspada dengan mereka waspada. Kan hari ni kita seluruh rakyat dunia yang mana menentang puak-puak Yahudi cuba boikot. Cuba boikot produk-produk Yahudi. Sabarlah Sat. Pasal apa ni duk lalu kot depan KFC dia kata. Tok Wan KFC duk senyum lama dah. Makan ayam biasa tak sedap macam tu. Ujian atas rasa. Tidak. Teringin sungguh lah lalu wangi je. Sabar. Sabar sampai bila? Sabar sampai bila-bila? Selagi dia di atas tajaan produk Yahudi, sabar sampai bila-bila? Tak bolehlah beli coklat tu tak sedap. Beli coklat koko ni tak sedap. Milo juga yang sempoi. Ni ujian atas iman. Tak tahan. Anak saya tak mau makan coklat-coklat. Anak saya nak makan juga. Milo dia juga. Sabar Sat. Allahu Akbar. Bila kita sendiri tak boleh menjaga kesabaran ni, macam mana generasi akan datang boleh sabar? Dia pun tengah lingkup tau. Dengan sebab kita boikot, dia pun tengah lingkup ni. Jadi sampai dia lingkup terus. Lepas tu esok ni dah reda beli pula. Tu dah hampa. Terus serupa dengan aku pun. Tak apa dah reda dah. Tak apa boleh beli. Beli pula. Impun daripada dapat dana penuh. Mereka bom pula. Bila nak berhenti? Selagi orang Islam tak istiqamah atas boikot. Kena istiqamah. Nanti esok ni habis perang kita beli tak apa. Ampalah tak tahan dugaan sungguh. Boleh tahan tak? InsyaAllah boleh. Habaq kat anak-anak lah ni. Silap-silap. Hak anak-anak kecil tu lagi pandai. Tak aman. Ini tak aman. Ini tak boleh makan. Dia nanti habaq. Hak tu teringin nak boleh makan. Dia tak boleh. Ini Yahudi. Yang ni jangan mau masuk. Dia nanti pandai tengok dia keluar habaq. Dekat hak tu Umi. Boleh baca tapi dia Umi. Otak kepala dia. Wallahualam. Saya buka soalan. Kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah kita kongsi bersama. Minggu bulan depan. 18 bulan insyaAllah. Bulan depan 18 bulan. Tepi malam. Sebab apa? Kalau bulan depan tak ada, kemudian puasa. Puasa pun tak ada. No? Patu raya. Kan kita nanti cuti puasa, cuti raya. Kan? Saya takut lagi dia tak ada terlampau lama. Bila terlalu lama kita tak berkuliah mata hati kita ni. Esok tengok beratok dekat KFC sampai keluar. Kita kan selalu lupa dah. Saling ingat memperingati. Agar kita istiqamah atas jalan Allah Ta'ala. Ya, silakan. Kita sembahyang masbuk. Kita solat masbuk untuk rakaat akhir. Okey, baik, terima kasih. Solat witir untuk satu rakaat last tu. Okey, tak perlu. Tak perlu dengan doa iftitah sebab dia sebenarnya dia sambung tu, tahu tak? Dia sambungan. Tapi oleh kerana dia menunggal satu-satunya, kalau lepas takbiratul ihram tu kita ni nak baca doa iftitah ke tak perlu. Doa iftitah pada awal tu. Okey, satu saja kita ambil. Elok kita baca.
Okey. Sesempurna dalam hadis sahih Imam Bukhari, doa iftitah yang paling sempurna untuk solat-solat yang macam kita nak last ke ataupun nak ringkas. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dekat tu saja. Sampai dekat wa asila. Tang situ saja. Ini dalam hadis sahih. Nah, dalam hadis sahih. Dia sebut Rasulullah baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian yang sambung wajjahtu wajhiya lillazi fatara. Ulama, nah, ulama yang sambung. Kalau dalam hadis sahih dia ada sampai kat wa asila. Nah, jadi macam puan tanya tadi, kalau kata kita nak buat solat-solat hak yang ringkas-ringkas, maka ambillah doa iftitah tu. Pendek sangat. Nah, pendek sangat. Atau mungkin kita nak buat jamak qasar. Kan? Solat jamak qasar kan? Kita bawa sampai kat wa asila. Dah cantik. No? Ha? Okay. Tak apa. Tak apa. Nah, kita semua jemaah, Tok Imam baca selesai. Sampai habis. Kita je sekat, dia tanggung. Nah, cantik tu. Alhamdulillah. Okey, Mira. Okey, solat qada kan? Kita kan ada qada yang nak kena bayar. Boleh tak kalau kita ambil sampai kat wasilah? Cantik. Okey, boleh. Kita kan qada banyak. Kita macam nak iringkan dengan surah-surah lagi. Banyak lagi yang tak selesai. Maka ambil yang wajib-wajib sahaja. Kan? Kan? Ambil yang wajib sahaja. Nah, ambil yang wajib sahaja. Itulah yang lebih afdal lah. Okey, ada soalan lain? InsyaAllah. Bab-bab solat kita ni banyak sangat masalah. Okey. Okey. Antara sunat dengan qada, yang paling afdal ialah qada. Nah, itu yang paling afdal. Antara berhutang dengan kita bayar hutang dengan bagi sedekah. Yang mana lagi baik? Bayar hutang. Sebab yang tu wajib. Nah? Tapi tak dinafikan dalam masa yang sama iringkanlah dengan yang sunat. No? Makna dia boleh tak buat sunat? Boleh buat sunat. Boleh tak buat qada? Boleh buat qada. Dalam masa yang sama seiringkan kedua-duanya. InsyaAllah. Dan jangan putus istighfar. No? Allah Maha Pengampun. Allah tahu apa yang sedang kita usahakan. Rasa kadang-kadang macam usia kita ni tak sempat lagi lah nak qada. No? Bilalah aku nak boleh buat tahajud kalau dok kali qada je kan? Dia boleh nak seimbangkan keduanya? Ya boleh. Seimbangkan kedua-duanya. InsyaAllah ta'ala Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ha? Wallahu a'lam. Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna. Okey. Mak betul ke mak mertua? Mak mertua dah meninggal dah. Okey. Posa dia. Okey, baik. Baik, terima kasih. Baik, dia OKU dari segi mana? Okey, mental. Nah? Mental. Bila OKU dari segi mental, dia di dalam golongan ghairil aqil. Tak ada akal. Kurang akal. Nah, kurang akal. Syarat orang nak mukallaf ni dia wajib berakal. Baru mukallaf. Apa maksud mukallaf? Yang diberati segala perkara-perkara wajib. Itu mukallaf. Macam kita ni mukallaf. Kita wajib solat. Kita wajib puasa. Kita wajib zakat. Nah, sebab kita mukallaf. Tapi kalau orang ghairil aqil, dia bukan mukallaf. Maka bila dia mati, adalah puasa-puasa yang tak tinggal, yang dia tak bayar, yang kadang-kadang dia ingat dia bayar. Kadang dia puasa, kadang dia tak puasa. Orang itu dia dipanggil orang yang cacat akal dia. Orang yang cacat akal dia
maka dia tak termasuk dalam golongan orang yang diberati untuk beramal. Maka ketika ini dia tak perlu bagi si waris membayar fidyah untuk dia. Sebab dia ghairil aqil. Kalau dia tak berhaji, tak payah kita nak buat badal haji untuk dia. Nah, sebab dia ghairil aqil. Maka tak payah buat. Okey, kalau lah kata dia ada duit dia, kita nak sedekah di atas nama dia, itu hanya hadiah semata-mata. Sebab di sisi Allah Ta'ala dah tak menghitung apa dosa dan pahala untuk dia. Kalau kata dia ada duit, apa kita nak buat untuk duit dia? Belanja, sedekah untuk anak cucu dia. Itu yang terlebih baik. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada, no? Tak ada. Saya sudah dulu, saya mohon maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Filastin wa fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat wa harrir fi Filastin wa fi Gaza wa fi Masjidil Aqsa. Allahumma harrir Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma harrir Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi